Saya akan bersama dengan siapa, wartawan mana dari negeri mana seketika nanti untuk kita berkongsi mungkin dapatan-dapatan daripada suara-suara rakyat yang kita mahu ketengahkan. Ini waktu dan juga masa yang penting terutamanya dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Jadi, sebelum itu, ini juga kami bawakan kepada anda yang ingin bersama mendalami sentimen rakyat Malaysia khususnya bagi semua yang bakal mengundi. Kami telah bertanyakan beberapa soalan yang telah pun kami mulakan sebelum ini, tapi hari ini ia berbentuk kaji selidik kepada penonton dan juga pembaca Esok Awani menggunakan tema Suara Anda, Suara Malaysia. Bermula 12.30 malam tadi sebenarnya kami sudah mula mengajukan soalan baharu dan anda teruja untuk hadir ceramah kempen politik. Itu soalan untuk hari ini. Ada 3 pilihan jawapan diberikan, ya, tidak dan juga tidak tahu, dan anda boleh mengundi dengan mengimbas kod QR yang tertera di kaca televisyen anda atau boleh layari undi.astroawani.com dan kami akan jumlahkan undian ini dan analisis mendalam akan dilakukan bersama pakar dengan tumpuan utama akan dimuatkan di Awani 745. Sertai undian ini dan pastikan suara anda terus didengar dalam PRU kali ini. Kenapa kita bawakan soalan-soalan sebegini? Ini nak menunjukkan bahawa keterlibatan kita terutamanya dalam suasana Pilihan Raya Umum yang ke-15 ini. Kalau kita bercakap dulu kan, soalan-soalan itu kalau ni boleh kita naikkan dan juga anda boleh imbas QR berkenaan. Kalau dulu mungkin sebelum adanya digital media ataupun sosmed ataupun sosial media ini, kita banyak pergi ke kawasan-kawasan tertentu untuk mendengar ceramah parti politik dan sebagainya. Tetapi kali ini mungkin ada dalam kalangan ahli politik menggunakan pendekatan yang lebih cepat menerusi media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Tetapi kaedah konvensional ini juga dilihat amat penting dan juga perlu, terutamanya dalam lebih dekat bersama dengan calon-calon yang lain. Okey, anda boleh terus mengundi imbas QR yang kami sediakan dan ketika ini saya nak pergi ke Johor Bahru bersama dengan wartawan Hilmi Malik yang bersedia di sana. Dah sampai semalam, hari ini terus membuat liputan dan juga mendapatkan suara-suara rakyat dan juga ada beberapa tugasan-tugasan politik terutamanya bakal-bakal calon dan juga parti-parti politik. Assalamualaikum Hilmi. Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari Ihsan. Selamat tengah hari, selamat petang dan saya difahamkan sana juga hujan tapi antara perkara dan juga keterujaan itu pastinya kita dah dapat rasai walaupun belum tempoh berkempen, belum ada lagi banner, poster dan sebagainya calon-calon yang bertanding tetapi kita dah pun berada di setiap negeri. Untuk hari ini bagaimana dengan suara rakyat di awal pertemuan Hilmi Malik di Johor bersama dengan rakyat dan juga masyarakat di Johor. Silakan. Baik, terima kasih Ihsan yang kini berada di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Saya kini masih lagi berada di Johor yang pastinya dan sekarang ni saya melintas langsung di sekitar kawasan Lakin di mana hari ini juga bila kita bercakap mengenai dengan soal PRU 15 pastinya pada fasa-fasa awal ini fokus kami adalah lebih kepada suara rakyat. Apa yang rakyat mahu, khususnya rakyat di negeri Johor ini. Kalau kita lihat bercakap mengenai konteks di Johor ini, ya, ia merupakan satu kehidupan bandar, tapi dalam kehidupan bandar itu sendiri pastinya ada isu-isu yang perlu kita highlightkan. Ini termasuk mengenai dengan isu-isu kos sara hidup, bagaimana pula dengan kos rumah mampu milik dan belia-belia di sini, dengan isu peluang pekerjaan dan juga mungkin dari sudut kekurangan pendapatan golongan belia sendiri. Dan hari ini sebenarnya saya turut melakukan tinjauan di sebuah lokasi iaitu kami menuju ke Pasar Tani Datin Halimah bersama dengan juru kamera saya Salin Hussein yang hari ini juga cuba untuk kita mendapatkan bahan-bahan ataupun suara rakyat yang saya maksudkan tadi. Dan pastinya bila kita bercakap ini dengan soal Pasar Tani, kawasan Pasar Tani pastinya ia melibatkan peniaga dan juga pengunjung dan saya juga tadi sempat
untuk menemu bual beberapa peniaga dan juga pengunjung yang ada pada sekitar pagi tadi. Dan apa yang boleh saya kongsikan untuk dapatan hari ini, yang mereka sedar, saya lebih kepada kesiapsiagaan rakyat di negeri Johor ini untuk berdepan dengan PRU15. Walaupun kita lihat sebelum ini PRN Johor baru saja diadakan dalam tempoh beberapa bulan, dan kini mereka perlu menempuh lagi satu fasa yang lebih besar melibatkan nasional, parlimen dan sebagainya. Dan hari ini juga kita bersama dengan peniaga untuk mendengar sendiri apa antara mungkin keluhan atau suara-suara yang ingin disampaikan oleh peniaga-peniaga di Johor. Dan saya melihat seperti yang saya katakan tadi, antara kos sara hidup, khususnya bila kita melibatkan peniaga ini, dalam keadaan peniaga yang dalam keadaan situasi ekonomi sekarang yang mungkin kita lihat masih belum stabil sepenuhnya dengan isu-isu kos harga barang. Dan kalau kita lihat juga antara isu ketika ini adalah kekurangan bekalan seperti telur dan minyak. Kita dapat lihat itu antara keluhan daripada peniaga-peniaga, pastinya mengenai dengan kos untuk mereka mengeluarkan modal untuk berniaga. Dan ini antara suara-suara yang saya dengar berdasarkan daripada peniaga-peniaga sendiri. Dan ada juga pengunjung yang tadi saya dapati menyentuh juga mengenai dengan calon-calon yang bakal ditampilkan. Walaupun sekarang kita tak tahu lagi siapa sebenarnya parti-parti, mungkin parti-parti gergasi ataupun antara calon-calon tumpuan yang bakal ditempatkan. Tapi antara suara yang saya dapat dengar tadi adalah mengenai dengan calon muka baru. Tidaklah kata tidak berpuas hati dengan calon yang sedia ada, dan bercakap juga pasal calon Johor ini mungkin tidak melibatkan semua, tapi ada beberapa yang katanya perlu ditampilkan dengan wajah baru untuk diberikan nafas baru dalam politik. Bukan saja di Johor, dan saya maksudkan juga di seluruh negara kita, yang perlunya ada idea-idea baru yang perlu dibawa, perubahan yang ingin mereka saksikan sendiri. Dan itu antara perkongsian daripada pengunjung dan juga peniaga. Kerana kalau kita lihat hari ini juga fokus mereka juga sudah mula berbicara mengenai dengan soal kestabilan politik, kerana mereka tidak mahukan apa yang berlaku sebelum ini daripada soal ketidakstabilan, ketidaktentuan politik, yang pastinya fokus mereka adalah untuk memastikan kestabilan politik dan juga ekonomi, bagi memastikan keadaan ataupun ekonomi khususnya di Johor ini lebih terpelihara. Dan sebenarnya untuk kita nak dengarkan sendiri apa yang saya lakukan pada pagi tadi, iaitu temu bual yang saya adakan di sekitar Pasar Tani Datin Halimah, saya ada juga sediakan package untuk beberapa individu yang kami temu bual pada pagi tadi, dan sama-sama kita dengarkan dahulu. Ya, ada perubahan sikit lah. Ada perubahan sikit lah untuk macam kita peniaga kan. Orang pun makin kurang sekarang. Peniaga pun makin ada yang customer pun banyak dah kurang sangat sekarang ni. Okay, macam pasar tani kekal ada, dia dah lama tutup. Itu tak ada orang nak, mungkin orang nak pergi tempat lain, banyak pergi tempat lain kan. Macam tu. Kena turun lah sebab dah tanggungjawab kita kan sebagai rakyat kan. Menang kalah tu belakang cerita lah, yang penting kita ngundi. Kalau boleh itulah nak muka barulah kan. Lembaran baru kan, buka muka baru. Itulah. Harapan saya biar kali ni ekonomi kita biar tak ada macam terbeban lah pada rakyat. Macam telur pun susah nak cari, minyak pun susah, harga pun naik kan. Harap-harap kali ni kita pun tak kira lah apa pun parti mana pun, yang penting kita rakyat sama. Yang penting kita rakyat sama-sama ni lah, mengikut tanggungjawab sama lah. Kami rakyat Malaysia ni mengharapkan sesiapa yang berpilih nanti dapat menstabilkan keadaan negara daripada untuk ekonomi dan juga mencekap keamanan. Mungkin sekarang ni krisis COVID yang baru-baru hampir nak selesai ni, harap dapat diteruskan lagi ke dia punya kestabilan, dan pemimpin yang dipilih nanti mampu menjana ekonomi negara yang lebih baik lagi. Baik, itu dapatan suara yang dibawakan oleh Hilmi Malik. Tapi Hilmi, kan kalau kita berada di kawasan-kawasan ataupun di negeri-negeri, contohnya Pasar Tani ini antara kawasan kunjungan yang cukup menarik, terutamanya untuk mendapatkan bekalan yang lebih murah dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang ada di Pasar Tani mungkin tak ada di tempat-tempat lain. Tapi itu antara suara yang dapat daripada mereka yang berada di Pasar Tani berkenaan kehidupan seperti biasa, membeli barang keperluan dan sebagainya, tetapi isu-isu terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya, itu antara perjuangan rakyat
untuk diterjemahkan dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi selepas ini difahamkan Hilmi ada tugasan-tugasan lain khususnya sebab panjang lagi ni nak menuju ke penamaan calon. Pastinya ada kawasan-kawasan tumpuan, bakal calon tumpuan khususnya, dan petang ini juga ada tugasan-tugasan lain. Bagaimana perjalanan itu disusun supaya ia fleksibel ataupun kita mendapatkan laporan dan juga liputan itu sentiasa memberi sesuatu kepada penonton Asrawani, Hilmi? Ya, Ihsan, pastinya kalau kita bercakap dengan soal perancangan ni memang perlu dibuat dengan rapi kerana contohnya saya di Johor ini misalnya mungkin nasib agak lebih baik kerana kita juga ada beberapa lagi pasukan ataupun koresponden di Johor ini yang boleh membantu, dan mungkin tidak seperti di Pahang sepertinya contoh Faris mungkin agak mencabar juga untuk berada di Pahang kerana dalam kawasan yang agak besar untuk dia membuat liputan. Dan seperti yang Ihsan kata tadi, kita mempunyai pasukan dan pastinya daripada segi untuk pembahagian tugas itu kita susun mungkin sehari sebelum menjelangnya hari esok untuk kita pastikan tiada apa-apa yang tertinggal ataupun tiada apa-apa yang kita tertinggal untuk liputan-liputan penting, misalnya kalau melibatkan dengan kemunculan ahli-ahli politik ataupun mungkin bakal calon yang kita tak tahu lagi siapa buat masa ini. Dan itulah dia tadi saya katakan tadi, sememangnya perlu ada perancangan kerana dalam satu hari kita tidak hanya fokus kepada isu rakyat, kita juga perlu alert ataupun berikan tumpuan kepada sebarang pergerakan yang mungkin ada, dan ada kalanya kita juga terima dalam waktu yang agak last minute. Jadi sememangnya perlu ada perancangan yang rapi, Ihsan, untuk kita menyusun segala liputan kerana kita lihat kat sini pun perjalanan media khususnya Asrawani masih boleh kita katakan agak panjang dan kita berada di sini pun pada fasa awal, dan yang pastinya sememangnya perlu ada perancangan yang komprehensif yang dibuat antara pasukan kita, Ihsan.